hadis dengan umul kitab serta sifat. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita sambung ayat yang seterusnya. Apa tuan-tuan? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Boleh tak boleh tinggi sikit? Kristian kakak. Tak apa. Nanti boleh buat Nak buat lagi? Boleh. Atau letak kat tinggi? Okey. Okey, perkataan yang pertama ialah wow. Ini wow mula, wow apa? Apa namanya? Istinaf. Dia terjemahan dan juga, tapi istinaf. Istinaf mana apa? Wow mula, permulaan ayat. Ya. Kemudian apa perkataan seterusnya? Allahu. Ini isim Betul? Apa tanda isim? Alif lam. Bila isim memulakan ayat, dia mesti jadi apa? Dia mesti jadi semua perkataan kata nama yang memulakan ayat, dia akan jadi subjek. Subjek disebut dalam bahasa Arab sebagai mubtada. Mubtada mesti bagi apa? Mesti bagi depan. Allahu, mesti isim bila memulakan ayat dia mesti bagi depan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamd. Ya. Okey. Kataan selepas dia apa dia? Yukti. Fi'il apa tu? Buku dia tu. Okey, bila fi'il mudhari' pangkal dia ya, pangkal dia sebenarnya, dan hujung dia sebenarnya bagi depan. Kenapa tak bagi depan? Bila bagi hujung dia alif atau waw atau ya, dia tak ada baris. Ya, dia tak boleh jadi yukti. Dia disebut dengan berat kalau yukti sahaja. Yukti. Ya. Tapi memang dia tidak dapat dibariskan. 3 huruf yang tak ada baris di hujung, alif, waw dan ya. Yang huruf mat itulah. Okey, kalau begitu maknanya apa dhamir dia? Huwa. Dia, makna dia apa? Dia memberi. Dia tu siapa? Allah. Memberi ya. Dia memberi, mengurniakan. Kita kata dia fi'il apa? Mudhari'. Bila kita kata fi'il mudhari', kita kena cari apa? Fa'il. Fa'il ada 2 cara cari. Pertama cari isim baris depan. Kalau tak jumpa baris depan, cari dhamir yang tersembunyi. Sekarang ni kita guna kaedah 1 ke kaedah 2? Kalau lepas tu tak ada isim bagi depan, guna kaedah kedua. Cari dhamir yang tersembunyi. Apa dhamir tersembunyi? Huwa. Okey, cara nak cari dhamir tersembunyi mesti nampak. Cuba pegang dari warna kuning. Fi'il mudhari'. Saya nak uji. Uji seorang-seorang ke ramai-ramai? Uji ramai-ramai. Ya. Mungkin saya nak buat satu eksperimen baru lah. Baik. Tanya seorang-seorang. Kalau Al-Qaw tadi Abang kata Ustaz tak tanya pun. Itu yang orang lama-lama ada tamu. Okey, saya tak tanya seorang-seorang, tanya ramai-ramai. Pegang diagram warna kuning tu, ada warna kuning tu. Cuba saya nak tahu fa'il dia, iaitu dhamir yang tersembunyi. Okey? Kalau saya sebut yuk dengan yuktuna, apa yang tersembunyi? Dhamir dia hum. Ya. Kalau dalam Quran yuktuna saja tak sebut hum, kita mesti nampak hum sebab dia akan jadi fa'il. Mereka memberi, ya.
Cuba dengar saya sebut nukti. Nuk. Apa domain dia? Okay. Mesti tengok pangkat dia. Bila nuk dia mesti nampak. Bila yu'zuna mesti nampak yu'zuna. Wow, lebih sebelum. Yang domir tu yang akan menentu pelaku dia. Kalau nukti, makna siapa yang melakukan? Kami memberi. Kami yang melakukan perbuatan. Okey, cuba dengar saya sebut. Tuktina. Cuba tengok. Mesti domir dia. Tuktina. Mesti nampak. Dia yang sebenarnya kalau tak nampak, kita kena sikit apa ulang-ulang. Supaya cepat nampak. Orang yang dapat jawab tadi sebab dia dah ternampak sejak sebelum ni. Bukan sedang meraba-raba sekarang. Okey. Satu lagi. Ni Tu'tiyani. Apa namanya? Ya. Antuma. Ya. Huma ke antuma? Antuma dan huma. Yang betul ialah antuma dan huma. Dia bertiga. Ya. Betul tak? Mesti nampak dua. Siapa tak nampak pertindingan tu mungkin dia boleh silap. Sebab dia boleh berlaku pada huma, dia boleh berlaku pada antuma. Satu lagi. Cuba tengok perkataan ni, dengar di mana domain dia. Tu'ti. Pakai dia tak. Hiya. Mesti nampak hiya dengan anta. Hiya pangkal dia tu. Ta pangkal dia. Lepas tu hujung dia sebab tak dapat bagi depan. Tu'ti. Mesti ada dua bertindih antara hiya dengan anta. Sama tak hiya dengan anta? Okey, kemudian mesti ada pertindihan antara huma yang muannas. Mereka berdua perempuan, kemudian antuma untuk lelaki, kemudian antuma untuk perempuan. Mesti sama. Itu cara menguasai fi'il mudhari' dengan melihat pangkal dan penambahan di hujung. Kalau kita tak menguasai ini nanti sebab yu'ti, adakah nampak huwa? Kita kena cepat tahu ni. Dia huwa yu'ti mana kita dapat bagi mana dia memberi. Dia iaitu Allah akan memberi. Tapi tak nampak huwa itu. Jadi huwa lah fa'il. Itu cara dia. Fi'il mudhari' maka fa'il dia ialah pada dhamir yang tersembunyi. Apa fa'il dia? Huwa itu siapa? Allah. Kembali dia iaitu Allah memberi. Huwa pun tak nampak, Allah pun tak nampak ke depan, nampak belakang lah. Dan Allah tu dia memberi. Mana maf'ulun bih dia? Maf'ulun bih baris atas. Mana? Mulka. Macam tu. Masuk tak? Itu dhamir. Dhamir. Jadi perkataan dia kalau satu-satu, kalau bagi depan, bagi atas dia bunyi macam mana? Mulkan. Kalau bagi atas, bawah mulkin. Kalau bagi depan mulkun. Tetapi kenapa bagi atas ni? Kita dah jumpa fi'il mudhari'. Okey, satu. Lepas tu kita cari dua fa'il. Ketiga kita kena cari maf'ulun bih. Kalau perbuatan dia memberi, yang memberi melakukannya ialah dia iaitu Allah. Siapa yang kena bagi? Benda yang diberi itu iaitu mulkan. Dia memberi mulkan. Apa benda mulkan? Kerajaan. Kekuasaan. Okey, dia bagi atas sebab dia lebih. Kenapa tanwin dia tak ada? Sebab dia mudhari'. Nak disandarkan kekuasaan atau kerajaan itu. Ada dua peranan dia, maknanya dia maf'ul bih sebab dia bagi atas, dan dia nak bersandar dipanggil
Mudhaf. Mesti perkataan sebelahnya jadi apa? Dia ni berdua ni mesti gabung. Mudhafun ilai. Apa makna mudhaf? Bersandar. Perkataan bersandar. Apa makna mudhafun ilai? Yang disandarkan kepadanya. Disandarkan kerajaan atau kekuasaan kepada siapa? Hu-nya. Apa teori dia? Dhamir muttasil melekat dengan isim ke fa'il ni? Apa tanda di isim? Tanwin. Kenapa tak ada tanwin? Sebab jadi mudhaf. Mudhaf pantang dia apa? Alif lam. Apa satu pantang dia lagi? Tanwin. Dan satu lagi pantang dia, kalau ada nun musanna nun jama', muslimani, buang ni dia. Muslimaini, buang ni dia. Muslimuna, na dibuang kalau nak jadi mudhaf. Muslimina, buang na. Yang itu maknanya buang tentu. Okey, apa tanda mudhafun ilaih? Dhamir yang muttasil dengan isim. Dengan isim. Hai. Ataupun dia mesti baris Rasulullah. Kalau nak sebut dia mesti bagi bawah. Kalau nak guna dhamir tak dapat bagi bawah. Kenapa? Mudhaf ilaih tak bagi bawah ni? Mabni. Dia sampai kiamat tak akan berubah. Okey. Terjemah semula wa Allahu yu'ti. Dia iaitu Allah memberi mulka kerajaanku, kerajaannya, kekuasaannya. Patut perkataan memberi tadi perlu satu ke dua maf'ul bih. Allah telah memberi kepada ustaz itu anak-anak. Bukan 5. Perlu 2 maf'ul bih. Mana maf'ul bih? Ini maf'ul bih 1. Maf'ul bih kedua, siapa yang kena bagi? Allah memberikan kekuasaannya kepada hanya dia mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih bukan maf'ul bih. Siapa? Inilah maf'ul bih yang kedua. Kenapa maf'ul bih bagi apa tadi? Atas. Kenapa tak bagi atas ni? Mabni. Dia kebal sampai kiamat. Man. Dia takkan di mana? Dia sampai bila-bila dia man. Tak dapatlah nak bagi atas. Tapi dia tetap jadi maf'ul bih. Ini akan jadi maf'ul bih 1. Okey. Ini akan jadi maf'ul bih 2. Untuk senang saya tunjukkanlah sini. Letakkan mulka ni maf'ulun bih 1, dan dia juga adalah tak ada alif lam mudhaf. Dia ada 2 peranan. Kalau ada sebut mudhaf tu saya fikir dan tuan sebab bersandar mesti sebelah. Sebelah dia mesti mudhaf pun. Dah, jangan fikir. Man, perkataan seterusnya apa? Yasha'u. Yasha'u. Cuba tengok buku fi'il apa tu? Mudhari' ke madhi? Maka dia huruf apa? Ya. Hujung dia baris apa? Depan. Bermakna apa dhamir dia? Nampak tak huwa sini? Tak nampak. Sebab itu dia panggil dhamir yang tersembunyi. Itulah fa'il dia nanti. Yasha'u makna apa? Dia kehendaki. Dia kehendaki. Jadi dia fi'il apa? Mudhari'. Itu satu tugas. Jumpa dah ni fi'il mudhari'. Lepas tu cari apa? Fa'il. Pelaku dia. Siapa? Perbuatan dia berkehendak. Siapa yang melakukan perbuatan tu? Memanglah. Tapi di sini yang tak nampak ni huwa. Huwa tu siapa? Macam itulah orang Arab kata. Dia tu akhirnya kembali juga kepada Allah. Ulang semula.
Okey. Man, tak ada kata man. Man orangnya. Man. Orangnya. Kenapa? Yelah, Ustaz tak bagi mana lagi. Oh, tak tahu mana. Okey. Mari semula. Wa Allah yu'ti dia memberi mulkahu kerajaannya atau kekuasaannya kepada. Itu maf'ul dia, ya. Ini maf'ul dia pertama, dia memberikan akan kekuasaannya. Kekuasaan siapa tu? Kekuasaannya, kekuasaan Allah kepada siapa? Siapa yang? Siapa saja yang. Ini umum untuk siapa? Lelaki, perempuan, ramai. Ini isim apa dipanggil ni? Isim mausul. Dia boleh untuk seorang, boleh untuk ramai, boleh untuk lelaki, boleh untuk perempuan. Dia hanya untuk orang. Kalau untuk benda, man, apa yang, kepada siapa yang yasha'u, dia kehendaki, dia kehendaki. Fa'il dia ialah pelaku dia. Huwa tu siapa? Allah. Yang dia iaitu Allah kehendaki. Siapa-siapa saja, tak kisah dia miskin, dia apa ni, tak ada kedudukan, tapi Allah boleh bagi, bagi kekuasaannya kepada siapa yang dia kehendaki. Sudah tentu Allah bagi kepada siapa yang Allah pilihkan. Okey. Lepas tu habis nama itu ada jim, bermakna ayat ini dah sempurna. Jim sempurna. Apa makna jim? Jim itu adalah simbol kepada jaiz. Apa makna jaiz? Harus apa? Berhenti. Dan harus juga wasal, terus terpulang pada kita. Kalau pendek nafas, berhenti di sini. Kalau panjang nafas, sambung. Dua-dua harus. Tidak ada salah menyambung atau meneruskan. Sebab ayat ini dah sempurna. Ya. Yang tu tadi tak ada. Ya. Orang semua dah tenggelam dah. Jempol tak ada, lepas tu fikir tak jumpa khabar tak apalah, hanya orang bertanya je, kita jawab. Okey, ni semua sudah kita dah habis makna. Sekarang ni kita nak cari. Kalau dah jumpa subjek, mesti cari apa? Predikat dia. Kalau tak faham ayat tu, agaknya mana predikat dia? Allah, apa predikat dia? Okey. Dia boleh macam ni, ya. Muhammadun, semua Muhammadun, dia akan jadi apa? Subjek. Kenapa? Isim memulakan ayat, dia mesti jadi subjek. Subjek ni mesti bagi depan, mubtada. Mubtada mesti baris depan. Dan khabar dia juga mesti baris depan. Muhammad adalah seorang lelaki yang baik. Ini dipanggil khabar. Khabar ni baris depan kalau diisim. Tetapi khabar ni boleh dalam beberapa bentuk. Muhammadun kekal jadi subjek. Muhammadun, saya kata fil fasli. Muhammad ada di dalam kelas. Makna dia khabar dia ialah fil fasli. Dah tak nampak bagi depan kan? Kerana harf jar bagi bawah. Jadi menggabungkan harf jar dan isim selepas dia baru dikata khabar. Ya? Muhammad ada dalam kelas. Okey, 1 2 3. Muhammadun mesti jadi apa? Subjek. Mubtada bagi depan. Hari ini kita kata yazhab, dia pergi ila al-masjid, ke masjid. Masjid bagi apa? Al-masjid. Masjidi. Kenapa bagi bawah? Harf jar. Okey, mana dia punya khabar? Yazhab ila al-masjid, ya. Okey, bagi orang Arab dia kata cukup yang ni. Tetapi dia bukan sebab dia bagi depan.
Dia ni dah menggabungkan dua perkara dah ni. Ni fi'il apa ni? Pertama, dia dah kena kata dia fi'il mudhari'. Yang kedua, bila jumpa fi'il mudhari' cari apa? Kena cari fa'il. Fa'il dia siapa di sini? Dhamir tak nampak ni? Wah. Dia pergi. Dia tu siapa? Dia tu Muhammad. Kemudian digabungkan fi'il mudhari' ni dan fa'il sekali, barulah dikatakan khabar. Bukan dia sebab bagi depan. Bagi depan ni hanya untuk isim bagi depan. Ya. Kena nampak dia pergi fi'il mudhari' ni, dan juga pelaku dia iaitu dia, iaitu Muhammad ni, dia pergi. Ilal masjid ni akan berkait ni dalam bahasa Arab. Sebab ila yazhabu, pergi perlu kepada ke. Pergi ke, balik dari. Macam itulah. Itu memang secara automatik dia akan ikut dia. Jadi sekarang ni contoh ini boleh ditengok di sini. Allah akan jadi apa? Ada. Ya. Dia tak ada tanwin sebab apa? Ada alif lam lah. Tetapi di sini tak ada alif lam, tanwin lah. Yang paling penting mubtada itu adalah isim ma'rifah yang dikenali. Kalau perkataan nama kena sebut al-ustaz, ustaz itu, al-imamu, imam itu. Ya, ar-rajulu, lelaki itu. Mesti nak kita subjek, mesti benda yang kita jelas dikenali. Tetapi kalau nama orang tak payahlah, al memang dah kenal dah. Kalau nama tempat dah kenal dah. Okey. Kan jadi mubtada, mana khabar dia? Ikut pattern mana? Satu ke, dua ke, tiga? Menggunakan ni. Yu'ti fi'il apa? Fi'il mudhari'. Bila fi'il mudhari' kita kena cari apa dulu? Fa'il. Fa'il itu siapa? Huwa itu siapa? Allah. Barulah kita huruf dia menjadi fi'il mudhari' dan fa'il ni adalah khabar. Allah tu dia akan memberi. Ya. Mulkahu, kerajaan. Man, kepada siapa? Itu maupun yang kedua. Yasha, yang dia. Boleh kan? Maknanya yang konsisten ialah mubtada. Dia mesti isim bagi depan. Tetapi khabar ni boleh dalam bentuk isim, boleh dalam bentuk harf jar dan isim selepas dia, boleh juga dalam bentuk fi'il. Banyak cara dia. Boleh saya padam? Kejap dia Ustaz. Tengok, ini tak payah sekali. InsyaAllah kita ulang. Yang penting jangan menggelabah-gelabah. Relax je. Tak faham hari ini, minggu depan faham. InsyaAllah. Sebab benda ini akan berulang-ulang. Dia tidak ada pelajaran yang baru sangat. Sekarang ni lebih pada kemahiran. Kita dah tahu ini pola ayat mesti ada fi'il, mesti ada fa'il, mesti ada maf'ul bih. Lepas tu kalau kita jumpa mubtada mesti ada khabar. Tapi nak makai kata sikit masa. Ya. Ya. Mana? Yuk. Saya buat. Kita tanya dekat kelas worldwide. Kakak ni worldwide. Nanti banyak kali. Okey. Boleh nak? Ya tak? Ada. Tapi dia asal dia subjek predikat. Telah digabung oleh inna dan kana. Okey ya? Ini betul-betul subjek predikat yang kita nampak clear lepas ni. Apa dia?
Wallahu. Tengok, ayat tu dimulai dengan apa? Wa. Wa tak dikira memulakan ayat. Waw ni waw apa? Istinaf. Kerana memulakan ayat. Kita tengok ni. Ini isim ke fi'il ke haraf? Isim. Isim ni bagi depan kenapa? Mesti dia jadi mubtada. Mubtada mesti baris depan. Kita kena cari khabar. Kalau ada isim, khabar dia mesti baris depan. Muhammadun tayyibun. Wallahu wasi'un. Wasi'un. Makna wasi'un? Maha luas. Ya. Okey, macam mana kita nak terjemah tadi Muhammadun tayyibun? Muhammad baik. Kalau nak terjemah subjek predikat, Muhammad adalah seorang ni, seorang lelaki ke perempuan? Lelaki yang baik. Dia spesifik macam tu. Muhammad adalah seorang lelaki yang baik. Okey. Kalau al-ustaz tu, kenapa dia bagi depan? Mubtada. Okey, kalau dia isim, khabar dia isim mesti bagi depan juga. Ya, ustaz itu mujtahidun. Makna mujtahidun seorang lelaki yang rajin, mana bekerja keras. Ustaz tu, doalah ustaz tu. Ya. Contohnya ustazun tayyibun. Okey, kalau maknanya subjek predikat ni kita akan sengkang dengan adalah. Okey, cuba terjemah Muhammadun tayyibun. Muhammadun adalah tayyibun, seorang lelaki yang baik. Al-ustazu al tu mesti subjek mesti jelas, ustaz tu. Nanti kita nak sebut predikat nanti meraba sebab tak tahu siapa. Ustaz tu adalah seorang yang rajin. Allahu wasi'un adalah yang maha luas. Ya, maha luas. Lepas tu apa dia? Alimun, lagi maha mengetahui. Kenapa dia bagi depan? Mengikut. Ada pendapat lain? Dia juga, kalau ini boleh jadi khabar satu, ini boleh jadi khabar kedua. Maknanya boleh dua predikat untuk Allah Ta'ala. Pertama, dia adalah maha luas. Yang kedua, dia adalah maha mengetahui. Apa makna maha luas? Ya. Ayat berapa kita? 24. Wasi'un. Oh, dia kasihkan wasi'ul fadli, maha luas kurnianya. Ya. Kemudian alimun biman huwa ahlul lil mulk. Dia sangat mengetahui, maha mengetahui siapa yang layak untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaan. Ya. Kalau dikaitkan ini, lepas tu baguslah Allah bagi itu bukan Allah bagi saja-saja ikut suka hati dia, tetapi kerana Allah tu maha luas kurnianya dan dia maha mengetahui siapa yang layak, maka Allah bagi kepada seorang. Ya? Tidak dibagikan kepada Bani Israel yang lain, walaupun nampak zahir mereka ada macam kelebihan. Kepetaan bercakap memang ada pada dia orang, dan kecerdikan sebab dia sebut contoh. Itu yang ini daripada buku majlis sampai sekarang. Kalau tuan yang belajar di Amerika, di Eropah, biasa jumpa dia orang, dia selalu macam ada student saya yang macam tuan ni yang belajar kat sana, dia memang bermasalah nak lawan-lawan yang tinggi dalam belajar. Memang sedikit dan cepat
menguasai walaupun belajar relax. Okey tuan-tuan, habis di sini. Ada soalan? Ustaz, tak jawab. Khabar satu dengan khabar dua, di antara tu tak ada wak. Tak ada. Kalau ada wa, dia akan jadi ma tu. Dia akan, Allah itu maha mengetahui dan maha. Dia akan mengikut juga. Tetapi kalau nak sifat mausuf macam boleh. Tetapi biasa dia akan sebut ini khabar yang pertama, khabar kedua. Dia nak menyatakan ada dua sifat. Allah tu sifat pertamanya maha luas kurnianya, dan sifat keduanya ialah maha mengetahui siapa yang layak. Ya, boleh sebanyak-banyak. Jadi dia tahu. Yang ni, kalau ni dia bukan mengikut, dia memang khabar memang bagi depan. Kalau ada lagi 10, sebutlah nama-nama Allah sini boleh masukkan. Wasi'un, alimun, halimun, hakimun, wadudun. Ya, dia boleh jadi begitu. Okay, kalau nak katakan dia sifat, saya cuba tengok ada tak kemungkinan. Kalau dalam tulis saya dikatakan itu khabar pertama dan khabar kedua. Jadi senang kita faham itulah. Jadi kalau tu dia mesti kalau berdepan, ikut berdepan tu maknanya khabar satu dan kedua. Kalau ni beri. Kalau kita nak katakan ni sifat, ni pun sifat juga. Berdoa. Biasa. Ada soalan? Ada apa-apa kekeliruan? Cuba cipta soalan. Kat rumah fikir macam mana nak soal. InsyaAllah boleh? Kita tandukkan majlis, InsyaAllah. Ya, sebenarnya kita boleh belajar, tetapi yang bagi faham apa? Kita Allah banyak-banyak. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la 'asri innal insana illa alladhina amanu اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم فهمنا مما نسينا وعلمنا